Isu-isu yang berkaitan dengan kontrak sosial di Malaysia semakin berleluasa pada masa ini. Kontrak sosial dalam konteks politik Malaysia bermaksud pendalaman mengenai perlembagaan negara. Fungsi kontrak sosial dilakukan ialah untuk menyelesaikan perbezaan diri atau kelompok masing-masing. Menurut Perdana Menteri ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, gagasan keluarga Malaysia diperkenalkan bagi menjadi bangsa Malaysia yang inklusif. Gagasan ini sangat penting kerana rakyat berbilang agama dan etnik membentuk keluarga Malaysia bersatu padu, harmoni, sejahtera, bantu-membantu, saling melengkapi yang penuh rasa hormat dan kasih sayang antara satu sama lain. Kontrak sosial bertindak secara dua hala, iaitu bukan sahaja apa yang kerajaan berikan kepada rakyat, tetapi secara saksama sumbangan rakyat untuk menjadikan sistem berfungsi secara baik dengan penyertaan yang adil. Objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian yang dikaji secara terperinci berkaitan isu-isu yang berkaitan dengan kontrak sosial di Malaysia. Pertama, mengenal pasti faktor-faktor isu berkaitan dengan kontrak sosial di Malaysia. Kedua, menganalisis implikasi yang terjadi apabila berlakunya isu yang berkaitan dengan kontrak sosial di Malaysia. Ketiga, mencadangkan inisiatif-inisiatif bagi mengurangkan isu yang berkaitan dengan kontrak sosial di Malaysia. Menurut kajian dapatan daripada Siti Ajar Haji Ihsan pada tahun 2014, pemufakatan dibuat secara bersama antara orang Melayu dengan bukan Melayu sebelum kemerdekaan. Pendapatan daripada Ismail Sulaiman 2019, konsep kontrak sosial ialah persetujuan bersama tercapai dalam kalangan pemimpin Melayu, Cina dan India pada 1956. Kajian Azmi Arifin dan Abdul Rahman Haji Sulaiman 2016, pandangan-pandangan baharu sejak politik Malaysia bermula dari tahun 19. Menurut Normawati Adnan 2019 pula, pendekatan itu membolehkan rakyat memahami semula persetujuan dicapai pemimpin dahulu memandangkan isu ditimbulkan sekarang banyak berkaitan agama dan kaum. Seterusnya, kajian dapatan daripada kajian Rahimah A. Hamid, Muhammad Kipi Abdul Rahman dan Nazaruddin Zainun 2012 membincangkan faktor-faktor berkaitan kontrak sosial di Malaysia dan berpendapat kearifan tempatan masyarakat Nusantara. Kajian seterusnya daripada Muhammad Riza Yaakob dan Syam Rahayu Aziz 2014 pula adalah bagaimana kontrak sosial dimeterai Perlembagaan Persekutuan 1957 dirangka untuk menyelesaikan kepentingan semua kaum di Tanah Melayu. Dan akhir sekali dapatan daripada Rosli Muhammad Yusof 2020, perkongsian antara dua tetangga terdekat mempunyai persamaan sejarah, budaya, keturunan dan geografi tidak serasi dan bertahan lama, serta menilai semua punca mencetuskan pergolakan sepanjang Singapura berada dalam Malaysia. Metodologi kajian. Metodologi kajian adalah cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Teknik ini digunakan bagi menerangkan bagaimana kaedah atau teknik tertentu digunakan. Untuk menyelesaikan kerja khusus ini, kami telah mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa kaedah untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan tepat. Salah satu kaedah yang kami gunakan adalah melalui soal selidik dan melayari sumber-sumber dalam artikel melalui internet. Melalui kaedah primer iaitu soal selidik, kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan melalui Google Form, mengedarkan pautannya kepada masyarakat dan meminta mereka menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang kami berikan adalah merujuk kepada objektif penyelidikan yang telah dijalankan. Terdapat lebih kurang 50 orang responden yang terdiri daripada golongan pelbagai lingkungan umur dan kedua-dua jantina telah menjawab pertanyaan melalui Google Form ini. Selain itu, kaedah yang kami gunakan untuk mengumpulkan data ialah menggunakan rujukan sumber sekunder seperti artikel, blog dan surat khabar atas talian. Dengan kecanggihan teknologi pada masa kini, kami mendapat pelbagai maklumat dan informasi-informasi berkaitan kajian ini dengan mudah. Untuk pengetahuan semua,
Kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk meninjau sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang isu-isu berkaitan dengan kontrak sosial di Malaysia. Kesimpulannya, kami telah berjaya mengumpulkan data dan maklumat yang berkaitan dengan tugasan ini melalui kaedah-kaedah yang telah kami nyatakan sebelumnya. Data yang telah dikumpul dianalisis berdasarkan objektif kajian yang ingin dicapai. Seterusnya adalah jabatan dan perbincangan. Bagi soalan yang pertama, iaitu faktor yang menyebabkan masyarakat sekarang kurang mengetahui tentang isu kontrak sosial. Merujuk kepada jabatan kajian di atas, sama responden iaitu sebanyak 70.5% memilih untuk tidak mengambil tahu tentang isu negara sebagai faktor terbesar yang menyebabkan masyarakat sekarang kurang mengetahui tentang isu kontrak sosial ini. Ini kerana pada zaman sekarang, ramai masyarakat khususnya anak muda tidak mahu dan tidak berminat untuk mengambil tahu tentang isu yang berlaku pada negara sendiri. Selain itu, sebanyak 17.6% memilih penekanan yang lemah. Ini disebabkan ibu bapa dan guru-guru tidak memberikan pendidikan sewajarnya tentang isu tersebut. Akhir sekali, sebanyak 9.8% memilih kurang belajar. Ini disebabkan anak-anak muda zaman sekarang lebih cenderung untuk bermain video daripada membaca. Bagi soalan yang kedua ialah kesan kontrak sosial ini dilaksanakan. Merujuk jabatan di atas, ratusan paling tinggi ialah sebanyak 58.8%. Mereka memilih kontrak sosial ini dilaksanakan ialah dengan dapat memelihara kepentingan kawan-kawan yang lain seperti yang tertakluk di pemegang persekutuan. Seterusnya, sebanyak 19.6% memilih dapat memiliki akses kepada sistem pemerintahan dan telah memberikan negara kita negara demokrasi. Kontrak sosial ini merupakan satu persetujuan bersama antara Melayu, China dan India ketika mahu mencapai kemerdekaan. Selain itu, 11.8% memilih dapat menjadi kunci kepada hubungan kaum di Malaysia. Sebagaimana yang termaktub dalam permohonan, kontrak sosial adalah kunci kepada hubungan kaum. Akhir sekali, 9.8% memilih dapat menjamin hak istimewa orang Melayu dan beri putus sebagai bukan bagi tanah Melayu. Melalui kontrak sosial yang disetujui, kaum Melayu dan Mitra diberikan perlindungan kepada tanah-tanah rizak yang terkait sebagai tanah Melayu. Baik, soalan yang ketiga ialah caranya untuk menyebabkan kaum di Malaysia. Merujuk kepada data kajian di atas, sebanyak 52.9% responden memilih menghindari sebarang tindakan yang dapat mencetuskan progresi kaum. Hal ini adalah kerana tindakan yang dapat mengakibatkan isu pergaulan boleh mengakibatkan pertinggahan antara kaum dan menjejaskan keamanan negara. Seterusnya, sebanyak 29.4% memilih menempatkan institusi pendidikan dan peringkat rendah. Pendidikan yang sama bagi semua kaum dalam sistem yang mana semua menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantara. Seterusnya, sebanyak 12.3% memilih bertahu dan memupuk persefahaman antara kaum. Ibu bapa perlulah mengeratkan nilai-nilai perpaduan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Akhir sekali, sebanyak 2% memilih dengan berkomunikasi dengan jiran dan bahasa adalah cara untuk menciptakan kaum di Malaysia. Kita digalakkan untuk berkomunikasi dengan jiran yang berada bahasa dan melindungi kemajuan semasa lebaran. Secara umumnya, kontrak sosial mempunyai kepentingannya sendiri. Kontrak sosial penting untuk mewujudkan masyarakat yang kental, utuh dan kukuh berasaskan kesedaran terhadap pentingnya hormat menghormati dan bertolak ansur. Seteru itu, kontrak sosial di Malaysia adalah semangat dalaman yang kepentingannya tidak semata-mata dihujahkan dengan bersandarkan perundangan dan perbincangan ilmiah, tetapi juga dari segi hakikat sejarah dan keikhlasan hati menjunjung hasrat murni pada sesebuah negara.